Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan mengetahui tentang asal-usul nama permainan dan negara yang terlibat. Kita mulakan dengan permainan yang pertama, iaitu permainan bola sepak. Bola sepak ini dikatakan berasal dari negara China. Tetapi yang mempopularkan permainan ini adalah negara Brazil. Dan kelab yang tertua pula terdapat di negara England. Mana satu? Sebab dulu tak ada catatan yang betul-betul tepat. Jadi permainan bola sepak ni dikatakan mula-mula dimainkan semasa zaman Maharaja Cina. Okay. Jadi kalau sebut saja bola sepak, pasti kita tidak dapat lupa dua legenda bola sepak dunia, iaitu Pele dari Brazil dan Maradona dari Argentina. Kita teruskan permainan yang kedua, iaitu badminton. Dari mana datang badminton? Mesti tak ramai dapat meneka bahawa istilah badminton sebenarnya merupakan nama kepada sebuah estate yang terletak di England. Badminton House adalah nama lokasi di mana sukan badminton dimainkan buat kali pertama di England pada tahun 1874 oleh komuniti pegawai kerajaan British yang mempelajari sukan itu dari koloni jajahan mereka ketika itu, India. Dalam masyarakat India ketika itu, badminton dinamakan sebagai Pona. Okay, kejohanan badminton yang paling popular di dunia ialah di England, iaitu kejohanan badminton seluruh England. Kalau di negara kita, pemain yang hebat dalam badminton ialah Datuk Lee Chong Wei. Kita teruskan permainan yang ketiga, iaitu tenis. Istilah tenis sebenarnya datang daripada istilah Perancis kuno tennis yang membawa makna bersedia. Masyarakat Perancis mencipta permainan ini sekitar abad ke-12. Pada awalnya menggunakan telapak tangan tanpa raket, jadi mereka menamakannya sebagai jeu de paume. Setiap kali bola hendak dipukul, pemain yang memegang giliran akan menjerit tenis sebagai isyarat agar pemain lawan bersedia untuk menerima hantarannya. Lama-kelamaan, permainan itu mula dikenali sebagai tenis dan raket mula digunakan sekitar abad ke-16 bagi menggantikan telapak tangan. Permainan seterusnya iaitu permainan ping-pong. Pasti ramai menyangkakan sukan ini berasal dari China kerana namanya yang seakan berbunyi dari sana. Bukan, salah itu. Istilah dan sukan pingpong berasal dari Victoria, England. Masyarakat England sekitar 140 tahun dahulu mencipta pingpong ekoran cuaca sejuk yang tidak membolehkan mereka bermain tenis di luar. Untuk mengatasi kekangan itu, mereka mencipta pingpong, sejenis sukan seperti tenis yang boleh dimainkan dalam kediaman. Sukan itu dinamakan sedemikian rupa berpunca daripada bunyi yang terhasil setiap kali bola dipukul. Disebabkan itulah pingpong turut dikenali sebagai tenis meja. Permainan seterusnya iaitu futsal. Berbanding sukan lain, futsal adalah sukan yang paling baru. Dimulakan secara kecil-kecilan pada tahun 1930-an. Hasil idea seorang guru di Uruguay bernama Juan Carlos Querini yang mahu mengajar bola sepak dalam gelanggang bola keranjang. Nama futsal sebenarnya merupakan singkatan daripada istilah Spanyol, football sala, dan Portugis ataupun Brazil football yang membawa makna bola sepak dalaman. Populariti futsal hanya mula berkembang pada tahun 1980-an. Bagi memudahkan sebutan nama sukan itu oleh masyarakat antarabangsa, istilah itu disingkatkan menjadi futsal agar membolehkan sesiapa saja yang menyebutnya dengan lebih mudah. Permainan seterusnya iaitu rugby. Seperti badminton, rugby juga dinamakan sempena nama sebuah tempat di England.
Sebuah sekolah bernama Rugby School menjadi lokasi pertama di mana permainan ini bermula secara tidak sengaja. Menurut kisahnya, seorang pelajar bernama William ketika sedang bermain bola sepak era tersebut yang jauh lebih ganas, kasar dan tiada undang-undang, dinamakan sebagai football, memilih untuk memikul bola yang dimainkan dengan tangan. Perbuatan itu mula ditiru pemain lain sehinggalah komuniti di situ mula merasakan perlunya ada peraturan khas untuk bermain sukan itu. Dari usaha itulah sukan rugby yang masih kasar, ganas dan beresiko tinggi lahir. Bezanya kini rugby jelas ada peraturan dan permainannya sendiri. Permainan berikutnya iaitu polo. Istilah polo dipercayai berasal daripada istilah Tibet polo yang bermakna bola. Walaupun begitu, orang Farsi adalah masyarakat yang bertanggungjawab mempopularkan permainan polo berkuda dimainkan oleh golongan bangsawan mereka. Masyarakat barat hanya mengetahui tentang sukan ini sekitar abad ke-19 selepas pegawai British menyaksikan kumpulan pekerja di Manipur, India memainkannya bagi mengisi masa lapang. Mereka menirunya lalu mula memperkenalkan permainan itu dalam kalangan orang Eropah, menambah baik sistem dan peraturan permainan pada hujung abad tersebut. Seterusnya, golf. Golf adalah sebuah istilah pinjaman bahasa Belanda golf yang membawa makna kayu pemukul. Pertukaran kaedah sebutannya dipercayai berlaku akibat pengaruh bahasa Scotland yang menukarkan dialeknya kepada golf yang turut mengakibatkan cara ejaannya juga mula diubah. Dalam rekod sejarah, permainan golf moden ini direka oleh orang Scotland, namun banyak pihak menyebut asal-usul permainan memukul bola dengan kayu itu sebenarnya dibawa oleh orang Belanda yang datang berdagang ke situ. Seterusnya, sepak takraw. Apakah sepak takraw? Takraw sebenarnya merupakan istilah bahasa Thailand yang membawa makna bola yang dianyam, biasanya menggunakan rotan. Sangat popular dalam masyarakat Asia Tenggara. Namun, sukan dasar ini mempunyai sejarah yang agak unik, melibatkan perseteruan dua buah negara, iaitu negara kita Malaysia dengan negara Thai, yang masing-masing mengakui pencipta sukan ini. Bagaimanakah isu ini diselesaikan? Sehingga kini, kedua pihak masih mengatakan bahawa sukan sepak takraw berasal dari negara mereka masing-masing. Itu saja permainan yang hendak diperkenalkan pada hari ini. Semoga maklumat ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih.